Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ikhwan, kita sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah, kita sampai pada muka surat yang kelima. Cuba ambil bab yang pertama daripada buku kita Hubbun Nabi wa Alamatuhu, iaitu sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi dan tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Muka surat kelima kita tengok bab yang pertama, iaitu kewajipan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada semua makhluk. Itu bab yang kita nak tengok ini, ikhwan. Itu bab kecintaan kepada Nabi, satu kewajipan. Satu kewajipan. Macam mana cinta pada Nabi ini? Cinta kepada Nabi ini melebihi kecintaan kepada semua makhluk. Kita tahulah perkataan makhluk ini, semua makhluk, manusia ke, jin ke, haiwan ke, harta ke, benda ke, pokok-pokok ke, ini makhluk. Cinta kepada Nabi mesti melebihi cinta kita kepada semua makhluk. Kata penulis kita ini, mencintai Nabi SAW adalah bahagian daripada iman. Yang ni yang dia punya hal ini. Sayang pada Nabi ini, ikhwan, dia masuk daripada bahagian iman. Artinya kita cinta Nabi itu bukan kerana cinta biasa, tetapi cinta kita pada Nabi itu sebagai tanda iman kita kepada Allah. Maka ikhwan, kalau ada orang Islam dia boleh hidup dalam dunia dengan dia tidak cinta Nabi, maka iman dia tidak sempurna. Bukan kata tidak sempurna, mungkin tidak diterima di sisi Allah, mungkin tidak sah. Sebab cinta Nabi bukan cinta adat, cinta dalam bentuk ibadah dan hubungan dia dengan iman. Seperti kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahawa cinta kita pada Nabi sebagai pembuktian ketaatan kita kepada Allah. Kita mentaati Allah. Apa bukti kita taat Allah? Apabila Allah suruh kita ikut Nabi, Allah suruh kita menerima Nabi, kita boleh terima ataupun tidak. Yang lantik Nabi sebagai Nabi, yang lantik Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan sebagai Rasul adalah Allah. Pasal itu dia diidafahkan Rasul Allah, Nabiullah, disandarkan kepada Allah. Bukan dia melantik diri dia, bukan Nabi melantik dia, bukan dia bagi pangkat Nabi itu dari dia, tidak. Itu dapat kita belajar daripada bab yang pertama daripada Sahih Bukhari, iaitu bab kaifa bada al-wahy, bagaimana wahyu turun. Dari situ kita jumpa hadis-hadis bagaimana Bukhari membuka bab itu dengan hadis-hadis yang begitu dahsyat. Bagaimana wahyu turun, bagaimana wahyu pertama turun, dan bagaimana Nabi jumpa dengan Waraqah bin Naufal, bagaimana peranan Khadijah binti Khuwailid, bagaimana Waraqah bin Naufal mengisytiharkan nubuah yang ada pada diri Nabi. Turunnya ya ayyuhal muddathir, turunnya suratul Fatihah, ya ayyuhal muzammil, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semuanya ini
Nabi bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam dan diisytiharkan dia adalah nabi bagi akhir zaman ini, la nabiyya ba'dahu, sudah tidak ada nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia diangkat oleh Allah. Jadi apabila kita cinta kepada nabi, kita ikut nabi, itu pembuktian keimanan kita kepada Allah. Maka siapa yang enggan menerima nabi, siapa yang tidak mahu sayang pada nabi dan mengikut nabi, maka dia sebenarnya membantah iman dia kepada Allah. Pasal itu Nabi menyebut tentang Yahudi dan Nasara akan masuk ke dalam neraka kerana mereka tidak menerima aku, sedangkan aku ini adalah Rasulullah. Aku ini adalah Rasulullah. Ayuhan nas, inni rasulun ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu semua. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semua. Pasal itu tak ada seorang ikhwan, tak ada seorang boleh menolak Nabi. Tak ada siapa boleh tolak Nabi. Ima dia Yahudi, ima dia Nasara, ima dia orang Islam, ima dia bukan orang Islam. Dia tolak aja Nabi, terputuslah hubungan dia dengan iman kepada Allah. Dia tidak ada iman kepada Allah. Nanti kesan daripada tak sayang Nabi, tidak mengikut Nabi, tidak mencintai Nabi, kesan dia ibadah tidak diangkat dan diterima di sisi Allah. Ini maksud tuan kitab kita. Mencintai Nabi adalah bahagian daripada iman. Kata dia, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada diri sendiri, orang tua, anak, keluarga, harta dan seluruh manusia. Banyak hadis dia kata ada begitu. Secara tidak langsung ikhwan, pada perenggan yang kita baca ini telah tergambar pada kita bagaimana cara nak menunjukkan cinta pada Nabi. Ikhwan, kenapa dia sebut di sini cinta, wajibnya mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri sendiri? Kerana kadang-kadang nafsu kita ini dia enggan ikut apa yang Nabi bawa. Kadang-kadang nafsu kita tidak mahu mengikut apa yang Nabi bawa. Kedua, kadang-kadang kita nak ikut, nafsu kita okey, dia tunduk, tapi keluarga menjadi penghalang. Ketiga, kadang-kadang anak, orang tua, harta, kadang-kadang manusia seluruhnya yang bukan adik-beradik, tapi mungkin dia bos tempat kerja kita, dia mungkin pemimpin dalam negeri kita, dia mungkin ada pengaruh dalam kampung kita, dia mungkin pemimpin dalam negara kita. Kalau semua ini menjadi penghalang, kita tak boleh ikut pada Nabi. Pada bahagian ini, dia seolah-olah menyatakan cinta dan sayang kita pada Nabi kena melebihi cinta dan sayang kita pada semua ni. Artinya, orang yang cinta Nabi ni ikhwan, kalaulah dia berhadapan dengan suatu kondisi dan situasi, cinta yang ada dalam hati dia itu akan memberontak, akan jadi satu jihad, akan jadi suatu perjuangan. Kok mana pun dia nak membuktikan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan hati dia sangat mencintai Nabi. Dan kalau ada halangan daripada semua benda-benda yang kita sebut nama tadi menghalang dia membuktikan dia sayang pada Nabi, dia sanggup bermujahadah dengan semua benda itu. Kalau ada orang dia pendam sayang dia, tapi dia tak berani nak memecah tembok-tembok halangan, maka cinta dia tidak sempurna. Kan dalam hadis Muslim Nabi menggambarkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ubah dengan tangan kalau tengok mungkar. Lepas tu ubah dengan lisan. Kalau tak mampu juga maka Nabi suruh bencilah sesuatu itu dengan hati. Kita tak mampu ubah, tapi kena ingat Nabi kata wazalika adhaful iman. Iman kita sedang berada pada kawasan yang amat tak selamat, lemah, dia pelan, weak. Macam tu juga kita melihat ada suatu halangan itu menyebabkan kita tak boleh membuktikan dalam hati kita sayang Nabi. Lepas tu kita nak sebut dengan lidah kita sayang, kita nak tunjuk dengan perbuatan, dengan hidup kita sayang Nabi. Ada halangan, tiba-tiba kita takut nak berhadapan dengan halangan itu, maka kita simpan sayang kita pada Nabi hanya dalam hati.
masih ada iman, tapi wazalika adhaful iman. Iman kita sedang weak. Kalau bateri tu daripada 40 dia duduk turun dah jadi 32, 22, 10, mungkin dia boleh sengak bila-bila masa. Masya Allah ikhwan. Saya bila baca lagu ni saya takut. Kita duk ingat sayang pada Nabi ni sekadar buah serban atas bau. Nampak Mek? Lebih daripada itu. Kita duk ingat sekadar sayang kita pakai jubah Pak Mek kan. Kita duk buatlah benda ni semua. Tetapi lebih, apa benda yang kita kena simpan dalam hati kita ikhwan? Sebagai tanda sayang Nabi. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Mari saya ajak kita melihat tanda sayang pada Nabi yang kita kena simpan dalam hati. Apa dia? 3 orang datang ke rumah Aisyah bertanya tentang bagaimana Nabi dengan keluarga. Semayang Nabi, puasa berkeluarga, kan kita tahu dah hadis. Lepas tu hak seorang tu kata, nanti dalam Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, disebut nama sahabat. Dia kata di antaranya Mu'adz bin Jabal, di antaranya Ali bin Abi Talib. Ini di antara nama-nama orang yang datang ke rumah Nabi. Seorang kata dia nak puasa kan, hari-hari nak puasa. Hak seorang kata tak mau tidur malam, nak sembahyang. Hak seorang kata tak mau kahwin. Nabi dengar, Nabi keluar. Nabi kata, adakah kamu semua ucap kalimah ini? Dia kata ya. Nabi sebut 2 benda yang penting. Yang pertama, Nabi kata sesungguhnya akulah manusia yang paling takut kepada Allah. Akulah manusia yang paling takut kepada Allah. Akulah manusia yang paling kenal Allah. Ikhwan, perkataan Nabi ni kita kena ambil simpan dalam hati. Perkataan Nabi ni kita kena ambil, kita kena simpan dalam hati. Apa dia ikhwan? Tidak ada insan dalam dunia yang ketakwaannya boleh sama ataupun melebihi Nabi. Sama pun tak akan jadi, lebih jauh sekali takkan. Semua orang mukmin, semua orang yang bertakwa kena menjadi makmum di belakang Nabi. Karena itu kita bertakwa bukan challenge Nabi, kita bertakwa tiru Nabi. Betul Ustaz Mutalib? Antara challenge dengan tiru tak ada beza. Apa makna challenge? Oh, hang boleh buat, aku tak boleh buat. Hang boleh menang, aku tak boleh menang. Hang boleh duduk nombor 1, aku tak boleh duduk nombor 1. Itu bermakna challenge. Kita dengan Nabi bukan challenge. Kita kena tiru sebiji macam dia. Kerana akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah, Nabi kata. Yang kedua, kita faham daripada kalam itu, kerana Nabi yang paling bertakwa, tidak ada orang nombor 2 boleh takwa kepada Allah macam Nabi. Tak ada. Kalau Nabi orang yang paling takwa kepada Allah, kalau Nabi orang yang paling takut kepada Allah, kalau Nabi orang yang paling kenal Allah Jalla wa'ala, maka satu benda kita kena tahu, tidak ada orang lain boleh setanding ataupun lebih daripada Nabi. Tak ada. Dan Allah tidak akan kasih orang lain seperti mana dia kasih Nabi. Allah tidak akan angkat Rasul setelah Nabi, kerana Nabi adalah Rasul Allah. Hak ni ikhwan kena simpan dalam hati. Main macam mana bagus pun satu di akhir zaman ni, dia main macam mana bagus pun profil satu-satu orang, kita kena simpan dalam hati. Pasal Rasulullah ni kita cinta, kita kata tidak ada orang boleh melebihimu wahai Rasulullah. Tidak ada, tidak ada. Kita kata ya Allah, ini pegangan dan akidah kita ikhwan. Tak boleh challenge. Kita bukan nak challenge dengan Nabi. Kita mesti mencontohi Nabi. Beriman bukan perlombaan. Beriman bukan pertandingan, bukan challenge. Tapi Allah jadikan Nabi sebagai role model, uswatun hasanah. Dan Allah katakan, bukti kamu cinta pada aku, kamu kena ikut Muhammad. Macam mana nak takwa, macam mana nak zuhud, macam mana nak warak,
Macam mana nak mendekat diri pada Allah? Allah kata, buktikan kau nak takwa pada aku, kau ikut Muhammad. Ini ikhwatul iman kena simpan dalam hati dan kena sebut di lidah dan kena dibuktikan dengan perbuatan. Yang inilah kadang-kadang kita akan menghadapi ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah. Baik. Kata dia, barang siapa yang tidak bisa merealisasikan hal itu, barang siapa tak boleh menampakkan cinta dia pada Nabi lebih daripada segala benda, maka dia telah membuka pintu bencana baik di dunia maupun di akhirat. Ini perkataan tuan kitab kita. Siapa yang tak boleh cinta Nabi, tak boleh sayang Nabi. Antum tengok, sayang Nabi satu bab yang ada dalam semua hati orang. Semua orang. Di kalangan macam-macam. Kita dalam dunia ini, ikhwan, ada bermacam-macam firqah dan golongan. Kita tak boleh menafikan orang mencintai Rasulullah, tak boleh. Cuma ikhwatul iman, ada beberapa benda yang kita kena tengok sebagai perbezaan. Satu orang sayang Nabi, hak dia lah sayang Nabi. Tetapi ikhwatul iman, siapa yang tak boleh merealisasikan, kalau dia kata Rasulullah paling sempurna, insan yang paling sempurna di akhir zaman ini adalah Rasulullah, Allah angkat dia jadi Rasul, Allah suruh kita contoh dia paling sempurna, maka ikhwan, dengan niat kita, dengan i'tiqad kita macam tu, kena disusuli dengan sebutan kita di mulut. Dan kita telah pun menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita buktikan. Maka tinggal sekarang ikhwan dengan perbuatan. Dengan perbuatan kita, untuk kita menolak tidak ada manusia paling dekat kepada Allah melainkan Rasulullah. Kerana itu kita kena menjadi umat dia, kita kena ikut dia, kita kena buat sebiji macam dia. Kita tak boleh jadi macam dia Rasulullah, tapi kita kena buat macam dia. Macam mana dia takwa, kita kena takwa kepada Allah. Macam mana dia solat malam, lagu tu kita kena solat malam. Sebab kita buat ibadat bukan nak jadi Rasul, kita buat ibadat bukan nak jadi Nabi baru. Tidak. Kita buat ibadat kerana ayat Quran menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah pada aku. Bagaimana kita nak beribadah kepada Allah? Allah lantik Rasul dan Allah suruh kita mengikuti Rasul itu, ikhwan. Inilah pembuktian ibadah kita kepada Allah, dengan mencontohi Rasulullah. Apabila kita tidak mencontohi Rasulullah, ikhwan, dalam ibadah, dalam akidah, dalam semua benda hidup, maka makin kuranglah pembuktian bahawa kita melakukan ubudiyah kepada Allah. Kurang. Pasal itu, sedapat mungkin, berusaha sekuat mungkin nak berbuat seperti Rasulullah. Kerana ini adalah ubudiyah kita kepada Allah, ikhwan. Makin kita menghampiri sunnah, pasal itu kita belajar, ikhwan. Kita belajar, kita ambil tahu hadis-hadis yang sahih macam mana, hadis-hadis yang lemah macam mana, hadis-hadis yang palsu ni macam mana, supaya yang palsu dapat kita jauhi, yang lemah kita berhati-hati dengannya, yang sahih itu menjadi suri teladan kita dalam beramal, dalam berakidah, dalam beribadah kepada Allah. Antum nanti banyak ayat Quran sebut kepada kita, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins, dalam surah Al-A'raf. Banyak yang akan masuk neraka itu, kami akan perosok sampai padat neraka jin dan manusia. Allahu Akbar. Dia tengok ayat tadi, Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-A'raf, banyak yang akan kami perosok masuk dalam neraka adalah jin dan manusia. Dahsyat, ikhwan, dahsyat. Kita dalam hidup bermasyarakat manusia ni, bila kata jin ni kita takutlah, gangguan-gangguan kan.
Tapi antum tengok ayat tu Allah bagi tahu, aku ambil jin dan manusia, aku perosok masuk dalam neraka. Allah kata. Pasal apa? Pasal jin yang tak ikut Muhammad tetap masuk neraka. Dahsyat Pak Min. Rupanya Rasulullah ini dia wajib dicontohi oleh jin dan manusia. Pasal itu ada surah jin menceritakan jin masuk Islam. Inna sami'na Qur'ana ajaban yahdi ila rusyd. Kami dengar Quran yang sangat ajaib, membawa kami pada petunjuk. Ya ikhwan, sangat dahsyat. Jin-jin yang melakukan fasik, jin-jin yang tidak iman, jin-jin yang melakukan bid'ah akan masuk neraka. Ya ikhwan, Allah jadikan Rasulullah ini sebagai role model, bukan untuk manusia. Kalau jin tu masuk Islam, dia nak salat, dia kena belajar Nabi salat. Jin yang muda tak boleh tiru jin yang tua. Tak boleh ikhwan. Kena ikhwan. Kalau jin sekebal itu, jin segedebe itu, jin sekuat itu, Allah tak peduli dengan kekuatan yang ada pada dia. Tuhan rejam dia masuk dalam neraka kalau dia tolak Rasulullah. Apa hal dengan manusia? Bagaimana manusia memberanikan diri untuk tidak mengenal Nabi akhir zaman yang besar ini? Kata dia, di bawah ini akan saya huraikan beberapa dalil yang terperinci. Dia nak bawa beberapa hadis menceritakan macam mana sekalipun kita ikhwan, zaman kita tak tahu pasal sunnah Nabi itu satu bab. Tapi pada zaman kita mula tahu, kita kenal sunnah Nabi macam mana, kita mesti dan wajib berubah daripada beramal tidak menepati sunnah kepada beramal menepati sunnah. Dan dia bawa contoh bagaimana perubahan yang berlaku di kalangan para sahabat. Dan kita ini ikhwan memerlukan jiwa yang besar. Kita kata Rabbi ishrah li sadri, ya Allah kau lapangkanlah dada aku. Sebab nak berubah kepada sunnah Nabi, ikhwan tahu, bila satu orang nak berubah kepada sunnah Nabi, inilah satu benda yang paling ditakut oleh syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis ni dia, orang kata kalau kita, pada kita lah, kalau kita buat ibadat tapi ibadat yang kita buat itu melelong, tidak mengikut syarak, tidak mengikut syariat Allah, dia bukan kata susah hati, dia seronok. Ada kan keluar dalam YouTube kan, depa perempuan-perempuan berzikir duk goyang pungkok. Bahasa tak apa elok ah. Tapi ada tengok Pak Mik kan, depa duduk macam macam nak sujud tu, zikir depa goyang pungkok. Pakai tudung, pakai semua. Orang Islam lah. Agak-agak zikir lagu tu, iblis tengok takut ke iblis syok? Iblis kata, bagus, teruskan zikir kau. Lagi kau zikir tak mengikut sunnah Rasulullah, lagi aku suka. Pasal tu ada cerita lah kan, ada cerita dalam kitab Durratun Nasihin. Tapi tak disebutlah riwayat ini, pengarang dia mendiamkan diri tentang kesahihan riwayat ini. Kita letaklah dia sebagai satu hikayat. Cerita tentang satu orang tentang satu orang solat, satu orang solat. Bila dia solat Pak Mit, iblis masuk. Iblis naik atas kepala dia. Iblis pekuda dia betul-betul. Dia solat. Lepas tu tengah-tengah iblis duk kacau kawan ni. Ini saya kata hikayat lah, sebab dia tak cerita riwayat ini apa kedudukan dia, maka kita pun tak ceritalah kedudukan dia. Tapi sekadar nak bagi tahu kata perangai iblis ni. Di ujung tu dia tengok kawan tu duk tidur. Bila dia tengok kawan tu duk tidur, terkejut dia lari keluar daripada masjid. Jadi gamaknya tengah lari keluar tu berjumpalah dia dengan kawan dia iblis juga. Kawan tu kata, hang lari pasal apa? Dia kata, aku takut kawan duk tidur. Lah dia kata, kawan tu duk sembahyang, hang naik atas tengkok dia, hang kencing atas kepala dia, hang jentik telinga dia, hang kacau dia, tapi dekat tidur hang takut. Katanya dalam kitab Durratun Nasihin kata, iblis ni jawab kepada kawan dia. Dia kata yang sembahyang tu jahil murakab. Dia bukan tahu apa dia buat. Tapi yang tidur tu orang alim. Kalau dia jaga daripada tidur dia, dia akan betulkan sembahyang kawan ni. Maka aku dah tak boleh goda kawan tu. Pasal tu aku takut dekat dia, aku tak takut dekat kawan tu. Ya ikhwatul iman, nanti dalam Al-I'tisam Imam Syatibi
kita boleh jumpa lagi banyak dalam Talbisul Iblis Imam Ibnu Jauzi. Kita akan jumpa lagi banyak, dia nakalkan riwayat-riwayat dan asar-asar menunjukkan iblis ni ikhwan, dia tidak takut orang beribadah, tapi dia paling takut petunjuk Allah. Pasal apa ikhwan? Jangan lupa apa kata iblis ni, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba kamu yang melakukan ibadah ikhlas kepada kamu, hamba kamu yang melakukan ibadah yang ikhlas kepada kamu. Yang ni aku tak boleh kacau. Siapa dia manusia paling ikhlas ikhwan dalam dunia? Para nabi, para rasul, mereka paling ikhlas. Yang kedua siapa dia? Umat yang mengikut para nabi dan para rasul, itulah yang terbimbing, umat itulah yang paling ikhlas. Samalah dengan kita, yang paling ikhlas, paling beribadah adalah Rasulullah. Dan siapa yang kedua? Yang kedua adalah para sahabatnya. Dan yang ketiga, sesiapa yang mengikut para sahabat yang telah menerima pendidikan daripada Rasulullah. Inilah yang paling ikhlas dan paling menepati sunnah. Dia kata dia akan bawa di sini ikhwan contoh-contoh. Tengok ikhwan, bagaimana dia kata yang pertama, wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta pada diri sendiri. Kita kena sayang Nabi lebih daripada kita cinta diri kita, perasaan kita. Orang-orang apa yang suka kaunseling orang ni, orang panggil apa? Apa nama tak salah depa ni. Depa suka bagi counsel ke? Counsel bukan sapu sampah. Depa suka ni kan, counselor ni. Kan? Motivator. Bolehlah. Depa ni suka bagi apa? Perangsang lah pada orang kan. Jadi depa ni ada cakap. Bila kita kata diri, kita sebut diri awak, diri saya, dia kata apa yang kita maksudkan dengan diri. Ni hak duk suka bagi nasihat ke orang ni. Dia kata apa kita maksud dengan diri? Adakah kita maksud rambut dia sampai tapak kaki? Dia kata tak. Awak kena sayang diri awak. Apa maksud dia? Maksudnya ialah perasaan kita itu. Perasaan kita. Sebab yang tersinggung, yang terasa, termarah, tersayang adalah perasaan. Perasaan yang tersimpan dalam ni. Maka perasaan kita ni ikhwan, bila kita kata awak kena sayang Rasulullah lebih daripada awak sayang diri awak, awak kena sayang Rasulullah. Jangan lupa ikhwan, bila Rasulullah, kehidupan Rasul dipanggil sunnah Rasul. Maka kita kena sayang Rasulullah, kehidupan Rasulullah, sunnah Rasulullah lebih daripada kita sayang diri kita. Kita jangan rasa kecil hati kalau ada pertembungan yang kita rasa dan dengan yang Rasulullah bawa. Kita mesti sayang yang Rasulullah bawa lebih daripada kita layan perasaan kita sendiri. Itu makna dia. Dalam diri kita ini kena ada jiwa yang besar, kena ada lapang dada yang besar ikhwan. Sayang Rasulullah lebih daripada perasaan kita sayang. Kita tak mau langkah barik jatuh pasal kita sayang dengan diri kita. Kita tak mau luka-luka pasal kita sayang dengan diri kita. Kita tak mau dicelakakan pasal kita sayang dengan diri kita. Tetapi apabila bertembung, perlukah awak terluka? Perlukah awak sakit? Kalau awak perlu luka kerana nak sayang Rasulullah, awak perlu sanggup terima luka itu kerana lebihkan sayang Rasulullah. Masya Allah ya kawan. Pada tingkatan inilah perasaan kita mula diuji. Kalau iman itu hanya ucapan, pasal itu saya katakan ikhwan, nak belajar sayang ni Pak Long, cinta ni kena banyak tengok Hindustan. Dia pun banyak feeling. Dia pun ajak kita makna cinta. Kalau hero tu dia tak mau, dia sayang dekat heroine, dia pendam. Pendamlah sampai mati. Tapi kalau kau nak jadi orang bercinta, kau nak melafazkan kalimah cinta pada hero, pada perempuan tu, tapi kau tak mau kena maki dengan bapak dia, kau jangan bercinta daripada awal. Kenapa sanggup tengok kena maki? Dia pergi jumpa bapak kawan tu, apa Chopra, Peran Chopra kan, Peran Chopra.
Dia kata babaji. Dia kata, apa babaji? Dia nak abang, dia sayang. Dia kena. Dia terkena maki. Kalau dia tak mau kena maki dengan bapa perempuan tu, daripada awal jangan sayang. Senang. Sebab sayang ni satu benda kita simpan dalam hati, jiwa kita simpan, tubuh badan kita tak tunjuk, cakap tak keluar. Berhati-hatilah. Itu sayang yang berada pada kawasan yang paling tak selamat. Wazalika adhaful iman. Maka teruji kita ni ikhwan, teruji apabila kita melafazkan sayang pada Rasulullah lebih daripada diri kita. Dikala kita tengok umat keliling kita, kita rasa ini bukan pattern hidup orang yang sayang, dan kita nak hidup dengan cara orang yang sayang, dan kita takut orang kritik kita. Kita takut orang kritik kita. Kerana tu kita tak mau tunjuk sayang kita. Artinya kita belum sayang Rasulullah lebih daripada diri kita, dan iman kita belum sempurna. Tengok, dia bawa contoh. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham. Dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab. فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Dalam riwayat lain dia kata, al-an tamma imanuk. Kami, hadis ini hadis Bukhari, kami pernah duduk, kata Abdullah bin Hisham, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar Al-Khattab berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Ini perkataan Umar kepada Nabi. Ya Rasulullah, demi Allah, Rasulullah ini saya sayang daripada semua orang. Berbanding diri saya, tentu saya sayang diri saya lebih. Mendengar itu, maka Nabi SAW bersabda, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nabi betulkan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tangan Allah, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Aku lebih kau cintai daripada diri kau sendiri. Maka Umar berkata kepada Nabi, sesungguhnya sekarang, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi SAW bersabda, sekarang imanmu telah benar, wahai Umar. Hadis ini ikhwan ada 2-3 pelajaran. Pelajaran yang pertama, kita ikhwan kena ada jiwa seperti Umar, membetulkan diri kita dengan hidayah sunnah Rasulullah. Jangan kita jadi manusia yang apabila Rasul membetulkan kita, kita bangkang Rasul. Jangan ikhwan, jangan jadi macam tu. Apabila Rasul datang membetulkan kita, kita tak sanggup menerima. Kenapa kita tak sanggup terima hak tadi ni? Sayang kita pada orang tua, sayang kita pada anak, sayang kita pada keluarga, pada masyarakat. Sayang kita, takut kita bermusuh dengan orang kalau kita lebih sangat kepada Rasulullah ni. Sayang kita pada benda lain menyebabkan kita tak mau berubah. Kalau itu yang berlaku ikhwan, iman kita tidak sah. Iman kita tidak sempurna. Iman kita masih berada pada kawasan bahaya. Ialah di dunia kita boleh kata tak sempurna, tapi apa bicara kita di hari akhirat? Apa kita nak jawab di hari akhirat? Itu pelajaran yang pertama. Pasal itu kita kata, Rabbi ishrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku menerima agamamu. Ini tanda hub Nabi. Oh, sukar berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak. Nak menerima bukan susah.
Menerima akidah Nabi, kita kata bukan susah. Nak menerima ibadah Nabi, bukan susah. Nak menerima akhlak Nabi, bukan susah, tapi susah. Sebenarnya bukan susah, tapi susah. Kerana kita dibesarkan daripada masyarakat awal. Kita dibesarkan dengan masyarakat awal kita ni, bukan didedahkan kepada sirah nabawiyah. Orang dulu bila dia nak bagi anak dia tidur, anak dia tak mau tidur, dia suruh lelaki dia pergi ke luar, katuk dinding, tang. Budak tu terkejut, dia kata, tak mau tidur lagi. Dia mai dah. Budak tu terkejut tidur. Kita didik macam tu. Mungkin kerana agama tak sampai secara sempurna. Kita didik bila budak-budak menangis malam, kita buat apa? Ambil tali hitam ikat, ambil cabai kering bakar, guncang atas kepala budak tu. Waktu maghrib menghadap pintu, matahari nak jatuh, 7 kali punya busin. InsyaAllah budak ni kalau tak lalu makan pun jadi lalu makan. Kita dididik macam tu. Kalau anak kita tak mau tidur malam, kita dididik macam mana Pak Amin? Ambil Yasin bawah bantai. Dididik macam tu. Bukan baru. Kita telah melihat mak ayah kita mengajak kita macam tu. Dan mak ayah kita diajak oleh tok dan tok nek kita macam tu. Dan kita memerhatikan daripada satu generasi ke satu generasi mempersakai benda tu. Tiba-tiba barulah kita belajar hadis Nabi menyatakan kalau kita ni tak boleh tidur, susah tidur, ada gangguan, Nabi mengajak kita baca doa. Ada doa di dalam hadis. Tiba-tiba kita ajak orang baca doa dalam, ini doa Nabi. Tangkai-tangkai tak payah cabai kering ni kalau nak buat sambal tumis tak apalah, pakai ni apa, pergi pusing kepala budak tu. Bila kita perkenalkan benda ni, cuba bayang. Orang tua-tua sebelum daripada kita yang tak belajar benda ni, dia akan kata, apa anak kata tu nenek kami buat tak betul ke? Awak anak kata tangkai-tangkai ni semua tak boleh ke? Kita kata bukan tak boleh tu, bukan tak boleh makcik. Tetapi dalam hadis Nabi mengajak baca doa, baca Quran. Jangan ambil surat Yasin tu bawah bantai. Hang pandai sangat. Orang dulu semua tak betul ke? Ikhwan, bertembung. Pasal itu kena ada jiwa nak mendengar. Kena ada pemikiran nak berfikir. Dengar dan fikir dulu. Dengar. Pasal Quran cerita pada kita, ada orang masuk neraka pasal tak mau dengar. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka kata, kalaulah kami mau dengar, kami mau berfikir, tentu kami tak masuk neraka. Allah kata, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Allah baru menyesal. فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Binasalah hampa dalam neraka. Pasal itu kena dengar. Soal berlain, soal tak pernah dengar, bab lain. Bab yang pertama, dengar dan buat penelitian, buat kajian. Orang putih kata research. Betul Ustaz Saleh? Research. Kena buat. Kita tak pernah dengar. Tiba-tiba kita dengar sekali, jadi bergegeh. Apa dia buat ni? Semua tu tak boleh buat, ni tak boleh buat. Dengar dan cuba belajar. Kita ada inner feeling. Kita ada perasaan dalaman. Kita ada naked eyes. Ni mata kasar ni. Kita juga ada mata hati, ainul basirah. Guna benda ni untuk dengar, untuk belajar. Benda ni betul ada ke? Benda ni betul tak ada ke? Macam mana benda ni? Jangan rujuk dengan satu orang, rujuk dengan banyak orang. Jangan baca satu buku, baca banyak buku. Tapi kerana tak mau dengar. Tapi tengoklah macam mana Umar Al-Khattab, dia mengucap sayang pada Nabi. Nabi betulkan dia. Sedangkan ucapan Umar tak salah langsung, tapi Nabi betulkan teknikal yang ada. Nabi kita tidak, Umar, kalau dikatakan kamu kena sayang aku lebih daripada orang lain, maka termasuk diri kau wahai Umar. Kau juga orang. Kau tak boleh kata kau sayang kau lebih, sebab kau orang. Kau kena sayang aku lebih daripada orang lain, maka kau juga termasuk orang. Maka kau nak sayang aku lebih daripada diri kau wahai Umar. Oh, Masya Allah. Tak semua orang boleh menerima perubahan ini. Tak semua orang boleh terima.
Yang kedua, apa pelajaran di sini ikhwan? Oh, inilah yang dikatakan bentuk macam mana sayang Nabi. Rupanya kerana sayang itu iman. Iman Tuhan tak benarkan kita buat sendiri. Allah yang bikin iman itu dan dia turun ke muka dunia dan kita kena mengikut iman itu. Kerana sayang Nabi adalah ibadah, maka hal ibadah Nabi akan sampaikan. Kita tak payah bikin-bikin dan reka-reka. Kena mengikut cara yang telah ada. Pasal itu Nabi telah mengesahkan iman sahabat dia. Kita kena perhati sahabat Nabi. Kena tengok perjalanan para sahabat Nabi. Jangan bikin kalau mereka tidak bikin. Jangan buat kalau mereka tidak buat. Jangan bercakap kalau mereka tidak bercakap. Jangan menuju ke arah itu kalau mereka tidak tuju ke arah itu. Nanti bacalah kitab Imam Ibn Qayyim A'lamul Muwaqqi'in. Ketika Ibn Qayyim menterjemahkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Dia terjemah ayat ni dalam kitab dia A'lamul Muwaqqi'in. Dia kata benda ni. Jangan bercakap sebelum Rasul bercakap. Jangan berbuat sebelum Rasul berbuat. Jangan melarang sebelum Rasul melarang. Kita ini adalah umat dan dia adalah Rasul. Wujud kita bukan nak bertanding dengan dia. Wujud kita nak beriman pada Allah, nak beribadah pada Allah dengan menjadikan dia sebagai suri teladan. Masya Allah ikhwatul iman. Masya Allah. Al-Alamah Al-Aini, Al-Alamah Al-Aini, dia di antara orang yang mensyarahkan Sahih Bukhari kepada Umdatul Qari. Al-Alamah Al-Aini dia menyatakan bahawa dia hurai hadis Sayyidina Umar di atas ni, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Dalam hadis tadi Nabi sebut macam tu pada Umar, hingga aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Maka dia Al-Alamah Al-Aini dalam Umdatul Qari dia sebut, dia kata maksud perkataan Nabi ini ialah tidak sempurna imanmu. Iman umat tak sempurna. Bila kata benda tu tak sempurna, orang cacat, kita tengok orang cacat, kita kata apa dia? Dia tak sempurna. Betul Pak Mi? Pasal apa? Pasal cacat. Apabila iman tak sempurna ikhwan, kita balik bertemu Allah, kita cacat. Siapa nak dalam keadaan cacat? Siapa nak cacat ni bila bangkit akhirat? Tak mau cacat. Sempurna kalau iman kita. Nabi kata kepada Umar, tidak wahai Umar. Nabi kata, la walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawa aku dalam tangan Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga aku lebih kau cintai daripada dirimu. Perkataan tidak sempurna itu perkataan tidak, demi zat yang jiwaku dalam tangan Allah. Kata Al-Aini, maksud dia ialah demi Allah iman umat tidak sempurna sehinggalah umat lebih cinta Nabi dia daripada dia cinta benda lain. Masya Allah ikhwan. Beliau juga menjelaskan, Al-Aini juga menjelaskan bahawa maksud Nabi SAW sekarang wahai Umar. Nabi kata fa innahu al-an, wallahi fa innahu al-an. Nabi kata pada Umar, sekarang ini Nabi kata wahai Umar, al-anu ya Umar, sekarang ini. Bila Umar ubah perkataan Umar kata Rasulullah lebih saya sayang daripada diri saya, maka kata dia maksudnya bila Umar kata saya ubah cara saya ya Rasulullah, Al-Aini kata itulah membawa kepada kesempurnaan iman. Sempurnalah iman Sayyidina Umar. Artinya ikhwan, Sayyidina Umar itu Nabi telah mengisytiharkan iman dia sempurna. Bagaimana orang nak pelekeh Sayyidina Umar? Sempurna. Jadi kalau kita boleh ubah diri kita macam mana Umar ubah ikhwan, Allahu Akbar. Pasal itu ikhwan, satu benda kita kena buat, semak, siasat. Benarkah apa yang kita buat selama ini menepati sunnah Rasulullah? Daripada akidah, ibadah, akhlak, sama ada? Sama ada? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Imam Muslim, kan? Hadis ini hadis yang besar. Antum pun tahu, saya pun tahu. Semua orang tahu hadis ini. Iaitu berkenaan dengan apa? Iaitu berkenaan dengan
Nabi menyatakan kalau siapa-siapa ada sombong dalam hati dia seberat zarah, misqalu zarah, seberat zarah, dia tak akan masuk syurga. Betul? Kita pernah dengar hadis ni kan? Dalam Nabi duk bahas dengan sahabat hadis ni, tiba-tiba sahabat bangkit. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau satu orang pakai baju baru, kalau satu orang tu pakai kasut baru, adakah dia termasuk sombong?" Betul? Lafaz hadis tu. Sahabat tu bangkit tanya. Nanti dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi dia cerita nama sahabat itu. "Ya Rasulullah," Rasulullah kata, "sombong kalau ada seberat zarah tak masuk syurga. Saya pakai baju baru, beli kasut baru. Adakah itu sombong? Kerana saya pakai baju baru, saya pakai kasut baru, saya sombong, saya tak boleh masuk syurga?" Apa Nabi jawab pada dia, ikhwan? Nabi jawab pada dia, Nabi kata tidak. Bukan? Nabi kata tak. Nabi kata Allah itu cantik dan Allah suka kepada cantik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik, Allah suka hamba-hamba dia pakai cantik. Lepas tu Nabi kata apa dia? Apa itu sombong? Nabi kata sombong itu dua kan? Menolak kebenaran dan menghina manusia. Betul? Betul. Subhanallah ikhwan. Siapa berani cakap lebih daripada Rasulullah? Saya katakan hadis ini ikhwan mengandungi bab akhlak, bab penyucian jiwa. Hadis ini membersihkan manusia, tazkiyatun nufus. Inilah dia. Maka kita tak boleh menerima cakap-cakap orang di luar sana kalau bertentangan dengan hadis ini. Kalau ada orang kata, saya nak pakai baju tak serika. Kenapa? Kerana saya nak tawaduk dan zuhud. Kita katakan, mungkinlah pada awak, tetapi apa yang awak buat tidak menepati hadis ini. Ada orang kata, saya nak jadi orang yang selama-lamanya tak mau pakai baju elok-elok pasal saya nak tawaduk. Kita kata hadis ini menyatakan, sahabat bertanya sendiri kepada Rasulullah, adakah saya pakai baju baru, saya pakai kasut baru, saya dikatakan sombong? Nabi kata dah. Maka bagaimana kita nak menghukum diri kita? Saya tak boleh pakai baju baru, saya kena pakai baju tak serika, saya kena pakai baju redat. Itu baru zuhud. Kita kata jangan bawa konsep zuhud yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Tak boleh. Kenapa awak nak hidup dengan cara begitu setelah Nabi menyatakan itu tidak sombong, itu tidak salah? Kecuali saya tak pakai baju baru ni pasal apa? Pasal saya ada penyakit. Kalau saya pakai baju baru dia nak korak. Dan pakar kulit telah mengesahkan, pakailah baju lama. Bagaimana insan nak membersihkan jiwa dengan melanggar apa yang Rasulullah bawa? Tak mungkin ikhwan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nak menyucikan jiwa ini Allah telah menghantar Rasulullah. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada wirid lepas salat. Semua Rasul. Kalau ini saja kita nak amal ikhwan, orang kata tak cukup waktu. Yang sahih saja duk ada. Kalau kita nak amal, tak menang tangan. Kenapa pergi cari yang tak tahu kalu ni? Yang sahih saja, yang wirid lepas sembahyang, yang wirid lepas sembahyang, bacaan pagi, bacaan petang, salat saja, solat duha kita ada, solat istikharah kita ada, solat tahajud kita ada. Bahkan solat tahajud tu boleh qada pula di siang hari kalau kita memang ahli tahajud. Tiba-tiba malam tu kita tak dan buat, letih buat ambil tertidur, ulama bincang boleh qada di siang hari. Witir tu boleh qada di siang hari. Ada diajak oleh Rasulullah. Nak masuk tanda, nak keluar tanda. Abi Zar dan Salman Al-Farisi telah memberi pengesahan pada ni. Yahudi tanya, adakah Nabi kamu mengajar sampai qada hajat? Dia kata ajal. Ya, tepat apa yang hang kata. Kata Abi Zar, Nabi ajak kami semua. Sampai kalau burung tu cara dia nak turun itu, kaki dia buka ke kaki dia tutup, semua Nabi ajak pada kami. Sampai ilmu burung. Punya sempurnanya sunnah ini. Kenapa umat nak lari pada benda lain? Saya nak membersihkan diri kepada Allah, pasal itu saya tak makan daging. Kenapa awak tak makan daging? Pasal saya nak jaga hati. Masya Allah.
Kalau awak tak makan daging pasal ada darah tinggi, betul lah. Ini tak makan daging pasal nak jaga hati. Rasul awak sahaja makan kambing. Rasul awak makan kambing, awak tak makan kambing. Pasal apa tak makan kambing? Saya takut kalau saya makan kambing, saya rasa sedap nikmat makan, nanti saya sembahyang tak khusyuk. Orang yang paling khusyuk sembahyang adalah Rasulullah. Baginda makan kambing. Bahkan ada riwayat baginda makan kambing yang dihantar oleh Yahudi. Macam mana awak memisahkan diri awak dengan kambing? Kalau darah tinggi lain bab lah. Makan-makan dah ketik, arwah terih. Lain bab lah, tak makan tak ada pasal lah. Kambing awak tak makan, rokok awak balon. Macam mana jiwa awak nak bersih? Patut rokok lah awak tak makan. Itu lebih afdal. Telah ada suatu penyelewengan dalam memberi tafsiran makna penyucian diri. Dan mesti dibetulkan balik, akhwan. Mesti dibetulkan balik. Yang inilah mungkin orang marah dengan saya kan, bila saya kata tasawuf tu macam ayat acak tu kan. Yalah, kita ceramah sejam 20 minit, tiba-tiba jadi 2 minit. Kan? Yang 2 minit tu pula bahagian ayat acak. Tasawuf lebih kotak pada ayat acak. Yalah, orang marah lah. Tetapi penjelasan kita itu, tasawuf yang macam mana kita sebut dalam kuliah. Kita bagi contoh, tasawufnya ayat acak itu tasawuf yang bertentangan dengan akidah. Dalam kuliah kita sebut, bukan tak sebut. Tapi kawan yang potong tu, dia tak ambil bahagian kita sebut, dia ambil bahagian yang kita hurai. Tasawuf Ibnu Arabi, tasawuf Al-Halaj. Kan kita cerita tasawuf ni. Tasawuf di kalangan orang dahulu, dia mengaku dia tasawuf. Dia kata apa dia? Dia kata aku telah pun bersama dengan Muhammad pada malam Mi'raj. Kemudian dia anggap ulama tasawuf. Kita kata ni bukan tasawuf, ni ayat acak. Rosak akidah. Ada dalam nakalan para ulama fi tasawuf wa tarikhuhu, apa nama tasawuf al-islami wa tarikhuhu, bagaimana perkembangan tasawuf Islam dan dia punya tarikh dia, sejarah dia itu macam mana. Dinakal perkataan, disebut perkataan. Orang bagi salam, Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Dia kata, awak ada dalam rumah ke? Awak ada dalam rumah ke? Dia kata, tidak ada siapa dalam rumah ni kecuali yang ada hanyalah Allah. Wahai dia ada dalam tu. Dia kata, tidak ada siapa dalam rumah ni melainkan Allah. Kita kata, ni tasawuf ni nak pakai ke? Tapi kita hurai sejam 20 minit, potong jadi 2 minit. Jadi sejam 18 minit yang kita hurai tu tak keluar. Dia keluar ayat acak. Tambah mamak ni pula buat dengan muka-muka. Dia dah JFT mamak ni. Tapi saya tidak marah orang. Saya tidak marah. Wallahi saya tidak marah. Ini adalah fenomena alam. Ini adalah perubahan cuaca. Saya tidak marah. Cuma saya katakan pada kawan-kawan yang bergelar ustaz, nak marah kepada saya, awak datanglah tanya kepada saya. Awak jumpalah saya sebelum awak nak marah saya. Kenapa awak tak datang jumpa saya dan awak kritik saya hanya 2 minit tu? 2 minit kuliah saya 1 jam 20 minit. Artinya awak tak dengar 1 jam 18 minit. Satu. Yang kedua, kuliah saya ni bukan satu, banyak. Kenapa yang baki tu awak tak dengar? Saya bercerita tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, kenapa awak tak dengar? Saya bercerita pandangan Az-Zahabi, siapa dia? Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah, dia mati pada tahun 135 Hijrah. Saya cerita bagaimana Imam Zahabi mengangkat kedudukan wanita yang saleh ini. Kenapa awak tak dengar? Kenapa ketika itu awak tak kata saya pembela tasawuf? Hak 2 minit tu. Ya. Saya bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Sa'id Qattan membuat buku putih tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saya menyatakan kalau nak menyucikan diri, jadilah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia lahir pada tahun 475 Hijrah. Dia muda sikit daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir 450 Hijrah. Saya bercerita tentang kelebihan kitab Ihya. Bukan hari ini saya bercerita. Sebelum lahir, video hak 2 minit
tasawuf ayat acak tu, saya telah mengangkat Imam Ghazali. Kenapa itu awak tak tengok? Hak 2 minit tu awak marah saya. Tak apalah kan, kita Allah kena marah ni biasalah Pak Amir. Tetapi yang saya bercerita tentang orang-orang tasawuf. Saya bercerita tentang asal usul tasawuf, macam mana nama tasawuf itu keluar, dan bagaimana para ulama berbahas tentang apakah makna tasawuf itu, apakah dia punya masdar, dia punya kata terbitan. Saya bercerita, kenapa itu tak mau dengar? 2 minit tu marah. Ini nama dia fenomena alam. Alam mula berbicara. Ya, alam mula berbicara. Orang dengar, oh ustaz, ada satu mamak tu dia kata tasawuf macam ayat acak. Apa pandangan ustaz? Saya ingat ayat acak tu mamak tu lah ayat acak. Kita tengok. Ada orang nisbahnya kepada tasawuf. Apa bahasa dia cakap? Kalau awak bermimpi Abu Yazid sekali, Abu Yazid bermimpi dia sekali, dia mati pada tahun 260 Hijrah. Kalau sekali awak bermimpi tokoh tasawuf yang terkenal nama dia Abu Yazid, lebih baik daripada awak bermimpi Allah 70 kali. Ini dicatat dalam Ihya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengangkat kisah ini dan memberi pembetulan. Saya kata, ini tasawuf kah? Tasawuf macam ni bercanggah dengan sifat 20. Ya, ilmu sifat 20 yang dihajar, betul Pak Long? Allah ni bukan jauhar, bukan apa? Allah ni bukan apa? Bukan jisim, bukan jirim, bukan jauhar. Allah ni tak berjisim, Allah ni tak ada, Allah ni benda bukan berjirim, bukan berjisim, bukan jauhar. Siapa mengaji sifat 20 dia tahu istilah ini. Lepas tu dalam sifat 20 tu guru kita duk ajar apa dia? Allah tak bertempat. Betul Pak Amir? Tiba-tiba kita baca riwayat Al-Hallaj. Riwayat Al-Hallaj. Al-Hallaj bawa istilah tasawuf al-hulul. Apa dia? Percampuran di antara ruh Tuhan dengan ruh dia. Ilmu sifat 20 kata Tuhan bukan jauhar, Tuhan bukan jisim, Tuhan bukan jirim, Tuhan bukan jirim, Tuhan bukan jisim, Tuhan tak bertempat, Tuhan bukan makhluk. Tiba-tiba Al-Hallaj kata apa dia? Tuhan, roh Tuhan boleh bercentum dengan roh kita. Maka pada hari bercentumnya roh Tuhan dengan roh aku, dia kata, aku telah pun berjumpa dengan dia. Pada hari aku berjumpa dengan dia, aku telah pun menghilangkan diri aku daripada pandangan Tuhan 30 tahun. Kemudian aku bertemu dengan Tuhan. Pada hari aku bertemu dengan dia, aku nampak dia seumpama aku. Ambil perkataan ni, pergi ambil perkataan ni, compare balik dengan sifat 20. Sama ke tak sama? Yang disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat 20 itu, yang disandarkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi, antara sifat 13 dengan sifat 20, bolehkah kita kata macam ni? Sifat 20 membenar ataupun tidak? Tidak benar. Bagaimana orang tasawuf boleh menerima? Saya katakan inilah pendakwaan terhadap tasawuf seperti ayat acak. Itu orang tak dengar. Yang dia dengar apa dia? Ayat acak. Anda tak boleh kata ke ayat lain. Ayat lain kira okey. Allah. Macam Pakcik Anipah kata kat saya kan. Pakcik Anipah kata, Ustaz tu ada ayat acak ni apa dia? Ayat acak ni betul-betul kotor. Ya, saya kata. Antara pendakwaan Al-Hallaj dengan ilmu sifat 20 itu, yang mana nak dipercayai? Yang mana nak percaya? Ilmu sifat 20 dikatakan pelajaran tauhid. Allah bukan makhluk, Allah tak bertempat. Sampai bila dikatakan Allah bersemayam di atas arasy, pelajaran sifat 20 menolak Tuhan tak boleh duduk atas arasy, sebab arasy tu makhluk. Mana boleh zat yang sempurna tumpang makhluk. Allah tak layak duduk di atas arasy, tiba-tiba Allah layak duduk dalam diri Al-Hallaj. Apa ini? Saya berbohong, awak boleh cek balik kitab-kitab. Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah menceritakan siapa dia Al-Hallaj. Saya berforum di Selangor.
satu panel dengan saya ni, dia menyebut, dia kata kalau makam kita tinggi, kita akan terkejut kalau kita belajar tentang riwayat wali-wali Allah. Di antara wali Allah itu adalah Al-Hallaj, dia kata. Saya kerana menghormati majlis itu, saya tidak. Tapi saya ketat dada. Saya ketat dada. Dia tahukah apa dia dakwaan Al-Hallaj? Dia tahukah apa dakwaan Ibnu Arabi? Dia tahukah? Sehingga kan di kalangan orang-orang yang begitu fanatik dengan ilmu tasawuf ini, fanatik, mereka menyatakan kalau Al-Hallaj berkata demikian, di antaranya Abu Nas As-Sarraj. Abu Nas As-Sarraj, dia membela semua perkataan Al-Hallaj dan dia membela semua perkataan Abu Yazid. Dia membela. Dia kata walaupun orang-orang ini bercakap dengan bahasa yang tak betul, tapi kita mesti mentakwil ke arah yang betul. Kalau begitu, di mana salah Fir'aun berkata dia Tuhan? Kalau Al-Hallaj boleh menyatakan Tuhan bersemayam, Tuhan berada dalam diri dia, Ibnu Arabi boleh menyatakan nasud dan lahud, percampuran kehendak antara Tuhan dan makhluk, maka jadilah kehendak aku kehendak Tuhan, kemahuan aku kemahuan Tuhan, marah aku marah Tuhan, makan aku makan Tuhan. Hatta tidaklah satu orang itu telah lahud dan nasud dengan Tuhan, melainkan kalau dia sentuh isteri dia, Tuhan yang menyentuh. Adakah kita nak takwil perkataan orang ini? Bahasanya biadab. Bahasanya biadab, ya kawan. Maka saya memilih kaedah Ahlus Sunnah yang bercanggah secara zahir dengan Quran dan Sunnah, bercanggahlah dia. Tapi ada orang mempertahankan. Dia kata walaupun orang-orang ini berkata demikian, kita tetap kena baik sangka kepada mereka kerana telah tinggi makam makrifat kita. Kalau begitu, apa manfaat awak belajar sifat 20? Bukankah belajar sifat 20 nak mengenal Tuhan? Akhirnya Tuhan yang tidak layak bersemayam di Arash, Tuhan yang tidak layak bersemayam di Arash, dalam ilmu sifat 20 kita duk belajar, tiba-tiba Tuhan berada di dalam diri Hallaj. Maka saya bertanya, pada hari matinya Al-Hallaj, pada hari matinya Ibnu Arabi, adakah matinya Tuhan? Dia telah mati pada tahun 309 Hijrah. Adakah Tuhan telah mati? Bahkan lebih dahsyat, kita boleh melihat statement-statement orang-orang yang mereka menyandarkan mereka kepada tasawuf, tetapi bahasa mereka begitu mencanggahi akidah. Bukan akidah salaf, akidah khalaf saja tak betul dah. Bahasa mereka itu mencanggahi. Adakah kita nak bertahan? Maka kalau begini, orang-orang seperti ini nak dikatakan orang-orang makam tinggi dalam tasawuf, ikhwan, saya menyatakan tidak setuju. Kerana dia kalau bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah Rasulullah, tidak, ikhwan. Ini bukan pembersihan, ini satu kekotoran telah berlaku pada akidah. Ya, ikhwan. Tapi macam ni punya 1 jam 20 minit kita terang baklong, yang keluar 2 minit tersuh ayat acak, tersuh lagi kotor daripada ayat acak. Masya Allah. Saya ingatlah kalau pergi tanya kawan-kawan duk ambil gambar, pernahkah Ustaz Alim buat kuliah 2 minit? Impossible. Impossible. Tengok, lah ni nak main 10.25, kita tak habis baca lagi. Fikirlah umat, nak bersih diri kah? Ataupun sedang mengotorkan diri kah? Nak bersih diri cara umat kah? Ataupun nak bersih diri cara Rasul umat kah? Fikirlah umat, fikir. Kadang-kadang orang belajar sifat 20 ni sampai dia tak tahu apa dia belajar. Dia seolah-olah mengapai Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith. Bila dia bertemu dengan cerita-cerita orang tasawuf yang macam ni, dia tak boleh ambil sifat 20 tu untuk tolak. Dia tak boleh ambil. Allah wujud. Wujud Allah tak bertempat. Wujud Allah bukan jisim, bukan jirim, bukan jauhar. Takat tu je kalau kita ambil, kita boleh beza tasawuf mana yang tasawuf betul, tasawuf mana yang ayat acak. Boleh beza. Tapi ada ustaz tak boleh beza. Ada ustaz kata Hallaj itu makam dia tinggi.
Maka kita abang tadi Pak Amir, adakah umat boleh tinggi makam dia, dia boleh cakap apanya Rasul dia tak cakap? Rasul dia sampai Sidratil Muntaha, Isra' Mi'raj. Tapi pernahkah Rasulullah kata, aku berjumpa dengan Tuhan, Tuhan adalah aku adalah Tuhan? Fikir umat, fikir. Yang ni tak keluar lah kot. Dia ulang 3 kali, fikir umat, kena fikir. Ikhwan, nak duduk dalam ni 5 tahun pula, fikir tengok. Main ke? 5 tahun pula. Dengan umur dah 60 lebih, 5 tahun. Kelayakan semua dicabut. Fikir umat. Kedudukan kita, politik kita, apa dah jadi umat? Ustaz Nasai kena tangkap tak ada tauliah kan? Di apa? Negeri Sembilan kan? Kena denda 1,500. Perempuan-perempuan menari gelek ditangkap di Seremban, kena denda RM25. Dah apa Ustaz nak abang? Fikir umat. Fikir. Siapa yang sedang kita pertahan, siapa yang sedang kita ikut? Nak ikut siapa ikhwan? Nak ikut siapa? Ikut Rasulullah. Ya, Rasulullah tu paling bersih. Tak ada orang boleh bersih daripada dia. Pasal tu Pak Amir, saya baca sikit perkataan Imam Ibnu Kathir. Apa kata Imam Ibnu Kathir? Siapa-siapa yang ada tafsir Ibnu Kathir, terutama ustaz-ustaz, dia ada kan tafsir Ibnu Kathir ni. Kalau yang saya punya ni jilid 3. Kalau saya punya ni jilid 3. Jilid tak penting, tapi yang penting ayat. Itu dalam ayat surah An-Nur. Iaitu Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala, dia nak menafsirkan ayat 63 daripada surah An-Nur. 63 surah An-Nur. Saya nak ambil apa makna ikut Rasulullah, apa makna sayang Rasulullah, bagaimana yang dikatakan ikut Rasulullah, yang kena kita fikir balik ikhwan. Saya tidak ambil daripada biasa-biasa, saya ambil daripada Ibnu Kathir. Kata Imam Ibnu Kathir, dia tafsir ayat 63 bila sampai pada perkataan falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Imam Ibnu Kathir bila dia sampai pada ayat ini, ikhwatul iman, iaitu ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa tentang orang yang falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi, iaitu Allah Ta'ala menyatakan tentang orang-orang, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah ini berhati-hati dengan tindakan dia itu. Orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah ini hendaklah mereka berhati-hati, ataupun maka hendaklah berhati-hati orang yang suka menyalahi perintah Rasulullah. Hati-hati. Pasal apa dia kena hati-hati? Kata Allah, antusibahum fitnah, kerana Allah akan menimpakan kepada mereka ujian yang besar, ataupun au yusibahum azabun alim, ataupun Allah akan timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ibnu Kathir dia menyatakan apa ikhwan? Dia katakan maksud falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi, maksud berwaspadalah orang-orang yang suka menyelisih dengan perintah Nabi. Dia kata ai an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang suka menyelisih urusan Rasulullah, wa huwa sabiluhu wa manhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu. Berhati-hati orang yang suka menyelisih jalan Nabi, manhaj Nabi, tariqah Nabi, sunnah Nabi. Orang yang suka menyelisih semua perjalanan hidup Nabi ini, dia kena hati-hati. Kata Imam Ibnu Kathir, mestilah kita menjadikan pertimbangan kita, wazan bercakap, wazan beramal, wazan kita
berkata sesuatu, berbuat sesuatu. Semua ini mestilah kita jadikan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, amalan Nabi, itulah sebagai wazan menerima ataupun menolak sesuatu. Kata Ibnu Katsir, fama wafaqa dzalika qubila. Kalau ada perkataan orang lain sama dengan perkataan Nabi, perbuatan orang lain sama dengan perbuatan Nabi, qubila, maka diterima. Kita mesti menjadikan, ikhwan, Rasulullah itu, perbuatan dia, perkataan dia, itu yang menentukan diterima atau ditolak, ya ataupun tidak, salah ataupun benar. Kata Ibnu Katsir, wa ma khalafahu. Ibnu Katsir kata, wa ma khalafahu, apa yang bertentangan dengan perkataan Nabi, dengan perbuatan Nabi. Ada satu orang cakap tak sama dengan cakap Nabi, ada orang satu berbuat tak sama dengan perbuatan Nabi, dia kata fahuwa mardud ala qailihi wa fa'ilihi, maka ditolak perbuatannya di sisi Allah, akan ditolak. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, statement yang Nabi tak buat, ada orang berani buat statement, tolak. Yang bercanggah dengan Nabi, ditolak. Dia kata kainan makana, kita tak peduli siapa orang tu, tak peduli siapa orang tu, dia alim, dia wali, dia siapa pun tak peduli, berbeza saja dengan Nabi, maka ditolak. Maka Nabi itulah menjadi wazan kita, ikhwan. Apa dia? Apa Melayu panggil wazan? Apa? Wazan ni apa? Kayu ukur. Kayu ukur. Saya tak boleh terima cakap awak. Pasal apa awak tak boleh terima cakap saya? Awak berpandangan, saya berpandangan sama. Sebab pandangan awak tak sama dengan hadis yang sahih. Itu makna wazan. Jadikan perkataan Nabi, perbuatan Nabi sebagai wazan. Kata Imam Ibnu Katsir, kama thabata fi sahihain wa ghairuhuma, seperti mana terdapat dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain daripada keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa-siapa beramal dengan satu amalan yang amalan itu bukan daripada aku, maka ditolak. Ibnu Katsir ambil hadis ini, bubuh dalam tafsir dia. Lepas tu dia kata apa dia? Dia kata fal yahzari wal yakhsha man khalafa syariat Rasul batinan aw zahira. Maka berhati-hatilah orang yang berhati-hatilah dan takutlah siapa yang bertentangan dengan syariat Rasul secara batin ataupun secara zahir. Dalam ayat tadi kata antusibahum fitnah, nanti Allah campakkan kepada dia satu fitnah. Apa dia fitnah? Ibnu Katsir kata fi qulubihim au kufrun au nifaqun au bid'ah. Allah nanti campak dalam hati orang yang tak orang yang berlain dengan Nabi ni, Allah boleh campak kufur, nifaq, munafik ataupun bid'ah duduk dalam hati dia. Masya-Allah. Kalau sampai satu bab dalam akidah kita bertentangan dengan Nabi, kita tolak hadis-hadis Nabi yang sahih, kita kata betul hadis Nabi kata lagu tu, tapi mereka yang bercakap tak sama dengan Nabi pun, mereka ni bukan orang kecil-kecil, mereka ni ulama, mereka ni wali-wali Allah, nanti boleh jadi kufur dalam hati manusia, boleh jadi kufur. Nifaq itu boleh mai penyakit hati, nifaq ataupun bid'ah. Kata Ibnu Katsir, Allah berfirman au yusibahum azabun alim, ataupun Allah timpa pada kamu azab yang pedih. Di akhirat jangan cakap azab yang pedih, di dunia ada azab yang pedih. Ibnu Katsir kata fi dunia, di dunia ini biqatl, orang yang kalau zahir dan batin bercanggah dengan Nabi, dia boleh dibunuh. Ibnu Katsir kata au had, dia boleh kena hukum had, au habas, atau dia boleh kena penjara, au nahwa zalik, ataupun contoh-contohnya lain dan seumpama dengannya. Dan dia bawa satu riwayat daripada Imam Ahmad, dan riwayat ini juga ada dalam Sahih Muslim. Nabi SAW menyebut tentang apa dia? Nabi sebut kepada kita tentang mathali wa mathalukum kamathali rajul istayqadha nara. Aku dengan hampa, contoh aku dengan hampa macam mana satu orang duk bakar, menyalakan satu unggun api. Bila menyala ad-dawa wal farsh, binatang-binatang kekatu ni bila nampak cahaya semua pakai nak serbu.
Maka Nabi kata, aku pegang belakang hampa, aku pegang, jangan hampa serbu dalam cahaya itu. Tapi hampa tak peduli, hampa lepas sunnah-sunnah aku, hampa nak terjun dalam kebinasaan juga. Masya Allah. Ini ikhwatul iman. Kita baca berkenaan dengan apa ikhwan? Dengan hub, sayang dan alamat sayang. Tak boleh ikhwan. Kita kena didik jiwa kita ini. Rasulullah paling sempurna, paling sempurna, bercanggah dengan sunnah Nabi. Kita kena ada kekuatan memenangkan sunnah, memenangkan sunnah. Jangan menangkan umat, jangan menangkan umat. Jangan kata tak apa, dia kata dia Tuhan, tak apa, yang tu secara zahir. Tak boleh kawan. Sebab kalau ada umat berhak menyatakan Tuhan, Rasulullah. Tapi na'udzubillah min zalik, baginda tidak bercakap demikian. Kalau orang boleh sujud kepada orang, betul? Siapa yang layak sujud pada siapa? Isteri layak sujud pada suami. Tapi tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh demikian. Sujud hanya kepada Allah. Koklah ada excuse dalam ungkapan itu. Ialah kalau dah isteri tak layak sujud pada suami, kalau orang boleh sujud pada orang, isteri sujud pada suami, dah tak boleh sujud, isteri tak boleh sujud pada suami kerana manusia, maka layaklah umat sujud pada Nabi. Tidak ada ungkapan seperti itu, ikhwan. Tidak ada. Jangan terlupa ikhwan, manusia paling takwa kepada Allah Rasulullah, bukan kita. Manusia paling wara' adalah Rasulullah. Manusia paling kenal Allah adalah Rasulullah. Kalau baginda tak pakai kalam-kalam seperti ini, apakah kita berhak pakai kalam-kalam seperti ini? Dan kita bubuh di atas macam-macam nama. Orang tu makrifat tinggilah, orang tu beginilah. Tidak ikhwan, tidak. Tidak. Saya tak boleh terima. Kerana itu, inilah makna sunnah. Makna sunnah, membersihkan diri menggunakan manhaj Rasul, menggunakan Quran, menggunakan hadis. Cuba antum balik buat satu kerja rumah. Cukup dah time kita kan. Kita berhenti pada sinilah. Pada apa dia? Yang kedua, wajib mencintai Nabi melebihi cintanya pada orang tua. Tadi mencintai Nabi itu kena lebih pada diri sendiri. Yang ni pula lebih pada orang tua. Kita berhenti di situ. Tapi saya nak bagi antum satu kerja rumah. Ayat 28 surah Saba. Ayat 28 surah Saba. Dahsyat ayat ni. 28 surah Saba. Kita akan tengok bagaimana dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana Nabi seorang, dia memimpin satu umat. Dia seorang, dia pimpin satu umat. Sunnah dia, sunnahnya Allah bagi pada Nabi, dia seorang, tapi sunnah tu dipakai oleh seluruh manusia. Betapa punya besar. Antum bayang kalau ada satu ruang macam kita negeri Pulau Pinang ni kan, ada satu ruang, semua rakyat Pulau Pinang boleh berhimpun di situ pada satu masa. Ruang tu besar mana? Besar mana ruang tu? Kita jadi rakyat Pulau Pinang lama dapat dong. Rakyat Pulau Pinang berapa banyak pun kita tak tahu lah. Tak tahu. Dalam pulau ni, dalam pulau sana dengan tanah besar kita ni kan, berapa banyak kita pun tak tahu. Tapi kita tahu banyak lah. Bila tengok jam tu, banyak. Apa pandangan kita? Kalau ada satu tempat kosong, semua rakyat Pulau Pinang boleh berhimpun di situ pada satu masa dan tak sesak. Bermakna tempat tu besar ke kecil? Terlalu besar. Allah Ta'ala menggambarkan sunnah Nabi lebih besar daripada itu. Sunnah dia satu saja, tapi yang pakai sunnah dia ni satu umat. Masya Allah. Sebelum Allah nak turunkan ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, Allah turunkan ayat ni dulu, 28 surah As-Saba, surah Saba. Ya ikhwan, sebelum Allah kata sempurna agama Islam, cukup nikmat dan Allah redha, Umar kata aku tahu di mana turunnya, hari apa turunnya aku tahu. Ya, Allah katakan dalam 28 surah Saba, wama arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Pendek dia. Allah katakan, dan tidaklah kami mengutuskan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kafatan linnas.
kau seorang sahaja Muhammad untuk seluruh manusia. Pada hari Nabi jadi Rasul, start manusia zaman hari itu, Muhammad diutus untuk mereka. Sampai bila? Kafatan linnas, sampai manusianya akhir. Setelah itu berlakunya kiamat. Semuanya boleh memakai, berlindung, bernaung di bawah sunnah Rasulullah. Sunnah dia satu, dia Nabi yang satu, tapi dipakai oleh berapa trilion umat. Oh, Allahu Akbar. Itu manusia, jin. Ikhwan, adakah satu orang boleh memberi kepada kita naungan, perlindungan seperti yang Allah beri pada Rasulullah? Tak ada, ikhwan. Tak ada. Tidak ada, ikhwan. Di ujung ayat tu Allah kata, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu kenapa kami utuskan engkau, wahai Muhammad. Supaya Nabi mai memberi basyiran wa nazira, bagi berita gembira dan berita warning. Dia menyampaikan risalah Tuhan dan dia warning kita kalau kita tidak ikut syariat Allah. Ya ikhwan, antum bayang bagaimana ayat ini dikatakan Nabi diutuskan untuk manusia seluruhnya. Allahu Akbar. Saya nak menarik perhatian antum. Nabi diutuskan untuk manusia seluruhnya. Dia seorang aja. Bila kita kata sunnah Nabi, sunnah dia seorang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dia seorang. Tapi yang nak kongsi sunnah dia ni, orang belajar sunnah Nabi sampai jadi berapa universiti dalam dunia. Wahai sunnah satu aja. Manusia seluruhnya boleh menumpang sunnah Nabi. Ya. Begitu besar sunnah Nabi menaungi alam ini. Tiba-tiba manusia nak pergi belajar dengan orang yang mengaku Tuhan. Nak membersihkan diri dengan zikir-zikir ditinggalkan oleh orang yang mengaku Tuhan. Jangan main-main, kawan. Artinya ada suatu kegelinciran hati telah berlaku. Kita tidak tahu. Pasal itu saya kata open your mind, open your heart, your inner feeling. Open and read this ayat. Baca ayat ni. Understand this ayat. Baca ayat ni dan faham ayat ni. Tidak ada perjalanan orang lain. Abu Bakar ahli syurga, Umar ahli syurga, semua sahabat ahli syurga. Mereka jadi ahli syurga dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah. Ya. Bukan dengan orang lain. Zaman Nabi hidup, bukan tak ada Musailamah Al-Kadzab. Mengaku Tuhan kan? Mengaku jadi Nabi. Sahabat tak teringin pun. Dia pun pergi reka beberapa ayat kalang kabut kan. Dia pun kata wahyu turun ke dia. Sahabat orang Arab tak teringin. Tak teringin langsung. Macam mana kita teringin? La nabiyya ba'dah. Tak ada Nabi dah lepas dia. Tak ada siapa dah dapat risalah. Ya. Seperti kata Ustaz Maududi Abdullah. Saya berkenan dengan kata-kata dia. Ustaz Maududi Abdullah. Antum kalau internet kan search Maududi Abdullah. Di antara perkataan dia yang saya dengar bergetar jiwa. Dia kata anda tidak lebih saleh daripada Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih takwa daripada Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih warak daripada Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika anda tidak lebih saleh daripada Nabi, tidak lebih takwa daripada Nabi, tidak lebih hebat daripada Nabi, apakah hak anda untuk membuat cara hidup sendiri? Ya, dahsyat Pak Mik. Ustaz ni bolehlah pergi Negeri Sembilan, jangan pergi lagi lah. Ya ikhwan, Masya Allah, ikhwan. Masya Allah. Kadang-kadang orang terlupa siapa itu Rasulullah, sehingga kadang-kadang yang dia pertahan itu benda lain. Kadang-kadang Allah bagi ilmu, Allah benarkan manusia pijak universiti, Allah benarkan dia belajar muqarrar yang ada dalam universiti, Allah benarkan dia berkuliah dengan para syekh, tapi Allah halang satu aja, hidayah Allah masuk dalam dia. Ketika itu dia jadi macam cermin kereta, hujan lebat, wiper tak main, line putih tak nampak. Tapi dia ada lesen, dia ada lesen. Dia ada kereta, dia ada kereta. Tapi yang bermasalah sekarang apa? Hujan terlalu lebat, pandangan jadi kabur. Ada sijil, ada sijil. Allah izinkan kita jejak universiti, ada sijil, ada sijil. Saya tak ada peluang mengaji universiti. Saya mengaji kampung Pak Mik. Saya dengan Pak Mik sama guru, Gunung Semanggu
Kalau orang tanya saya, apa kelayakan tuan? Saya kata saya orang kampung, mengaji kampung. Apa sijilnya awak ada? Saya tidak ada sijil. Habis macam mana boleh mengajar? Saya belajar sunnah. Belajar sunnah tak ada sijil. Belajar sunnah bukan perlu sijil. Nak masuk syurga ni ikut Nabi Muhammad sampai ke syurga. Ya. Tapi bila kita ada, walaupun kereta kita buruk Pak Long, tapi wiper kita tu elok. Apa silikon? Silikon ke? Wiper kita tu silikon. Mai hujan lebat. Hujan ni saya ibaratkan seperti fitnah di akhir zaman. Kereta yang kita bawa ini adalah ilmu kita, ikhwan. Saya ibaratkan macam tu. Tetapi hidayah Allah macam wiper. Macam wiper dan lain putih atas jalan. Lain putih tu ada, tapi terlampau fitnah mai. Hujan terlampau lebat di atas cermin kereta kita, wiper kita tak bermutu, kita tak nampak. Kita terpaksa bagi dia tu hak double lampu tu, emergency lampu tu. Kita dah tak nampak. Satgi kereta kita pikut tu, satgi pikut tu. Orang tanya apa bawa kereta lagu ni, lesen tak ada ke? Kita boleh tunjuk B2. B2 ke D ke? D silap lah. Lama dah. B2 motor kan? Motor. D. Kita tunjuk B2 pun ada, D pun ada. Habis awak buat kereta lagu ni, kita akan jawab satu, hujan terlampau lebat dan tak nampak pandangan. Tetapi ada orang Allah bagi hujan lebat macam mana pun dia nampak pandangan. Lebat, wiper dia berfungsi elok. Mata dia terang dan dia nampak wiper. Dia nampak tu lain putih, dia boleh konak, ikhwan. Masya Allah, ikhwatul iman, Masya Allah. Inilah saya contohkan kepada antum, ikhwan. Bukan hal sijil, bukan hal universiti, tapi kalau Allah tutup hidayah, dia sentuh hati budi kita, ikhwan, kita tak kenal sunnah dan kita tak kenal fitnah di akhir zaman. Ya ikhwan, saya katakan ini adalah hakikat, ikhwan. Siapa yang kita nak pertahan, siapa yang kita nak ikut? Macam ayat hujan turun, fitnah mai. Umat tak tahu. Kita bela Nabi, kita kritik orang yang berselisih dengan sunnah Nabi. Umat bangkit, dia marah dengan kita. Celaka betul mamak ni. Dia kata tersuh macam ayat acak. Ya ikhwan, takat celaka tu kira okey lah. Pasal orang Melaka kan, celaka mamak ni, celaka dia kata. Tak apa Pak Long. Lebih daripada celaka pun ada, murtad. Ya, murtad. Saya tidak kisah. Tetapi saya tahu siapa yang saya bela. Saya tahu. Kena tahu, ikhwan, siapa yang kita bela. Dan kita tahu siapa yang kita cerca. Kita bukan mencerca individu, kita mencerca satu syariat yang baru dibuat, yang syariat itu menandingi sunnah Rasulullah. Nabi tak berani mengaku jadi Tuhan, tapi ada perjalanan orang sufi, katanya, kononnya mengaku sebagai Tuhan. Dan ini kita nak bertahan. Tak boleh bertahan ini, ikhwan. Ini kita teruskan perjuangan kita. Ya. Ibarat kita bawa kereta hujan lebat, pandangan kita kabur, memerlukan hidayah Allah. Hidayahkan kami ya Allah. Siapa yang kami kena ikut? Ya ikhwan, di akhir zaman fihi dakhanun, jadi macam masuk asap. Pasal itu saya katakan ikhwatul iman, kita belajar buku macam ni, bagaimana nak sayang Nabi, bagaimana nak cinta Nabi. Kita akan tahu satu persatu. Kita belajar sunnah Nabi. Ya ikhwan, seperti kata Ibnu Katsir tadi, jadikan sunnah Nabi, perkataan Nabi sebagai wazan, pengukur. Bercanggah dengan perkataan Nabi. Bercanggahlah dalam hal akidah, dalam hal ibadah dan dalam hal akhlak. Yang tidak bercanggah, bubuhlah nama apa pun, ikut. Kalau tak bercanggah, orang kata saya belajar tasawuf, tapi saya tak beranilah belajar tasawuf. Dah ustaz kata ayat acak. Tak. Yang ayat acak itu saya katakan bercanggah dengan Allah dan Rasul. Jangan bertahan. Awak belajarlah hati nama apa sekalipun, tapi artinya kalau kita belajar satu benda tidak bercanggah dengan sunnah, bermakna itu sunnah lah. Betul Pak Mir? Kalau awak belajar apa pun bercanggah dengan sunnah, itu bukan sunnah. Mana boleh sunnah bercanggah dengan sunnah? Awak belajar, ustaz saya tak belajar hadis, tapi saya belajar tasawuf 2-3 hari ni. Tapi sejak saya belajar tasawuf ni ustaz, saya jumpa semua hadis-hadis sahih. Maka itu hadis lah. Itu hadis lah. Itu petunjuk Nabi. Belajarlah.
Tapi kalau sampai tahap kita belajar berlaku percanggahan, kemudian kita tak boleh beza. Ya Allah, Allahumma hdini fiman hadait. Baca dalam sembahyang kunut, dalam sembahyang witir kita doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Hidayahkan aku ya Allah. Ihdini ila siratal mustaqim. Hidayahkanlah aku ke jalan yang lurus ya Allah, yang banyak dikhilafkan oleh orang ini. Ya. Pasal itu dikatakan tadi, Ibnu Katsir kata, apa yang sama dengan Nabi, perkataan dan perbuatan, qubila, diterima. Diterima. Tapi kalau tak sama, walaupun cantik nama dia, orang begitu ilmu ladunni, tapi isi dia tak sama dengan Quran dan Sunnah, apa dia? Fahuwa mardud, kan? Dianya ditolak. Ya. Alam tidak boleh berselisih dengan Rasulullah. Alam tak boleh. Kalau alam ini berselisih dengan Quran dan Sunnah, kita kena tolak alam, terima Quran dan Sunnah. Pasal apa? Tidak ada silap Quran dan Sunnah. Ya. Manusia silap, umat akan silap, umat akan tergelincir. Quran dan Sunnah tidak pernah salah. Siapa mengaku ada kesalahan dalam Quran dan Sunnah, boleh masuk kufur dalam hati dia. Ini yang kita pertahankan Quran. Ini yang kita pertahankan. Ini yang kita belajar. Ini akidah kita. Khudh aqidatuka minal kitabi was sunnah as-sahihah ala fahmi sahabah. Ambil akidah kita daripada Quran, daripada hadis yang sahih yang difahami oleh para sahabat Nabi. Ini kita pertahankan, ikhwan. Semoga Allah merahmati kita. Tapi saya katakan tadilah, kadang-kadang kita telah dididik. Nanti saya akan baca, saya akan photostat bagi Pak Amir satu tesis, satu kajian bagaimana perkembangan rumpun Melayu di Asia ini, bagaimana agama masuk di Asia ini. Hampir 200 tahun kita terkena budaya Hindu, hampir 200 tahun. Saya akan buktikan. Ini tesis, bukan tesis saya lah, tesis orang lah, saya pinjam, dia photostat bagi kat saya. Ya, berkenaan dengan bagaimana agama masuk ke rumpun Melayu. Daripada tesis tu antum boleh tengok bagaimana dia menceritakan saki baki, membuktikan bila orang Melayu buat budaya ni, dia buktikan budaya itu, dia punya tali itu di mana. Kemudian Islam dia datang last sekali kat kita. Itu pun dibawa oleh pedagang-pedagang yang pedagang tu bukan orang ulama pun. Pedagang tu nak menega. Pedagang tu pun agama dalam diri dia, belen-belen. Tesis ini. Apa itu? Sebahagian kita bila kita cek balik, ada kena dengan Syiah, ada kena dengan ni, ada kena pasal apa duk kena lagu tu? Pasal asal usul kemasukan agama. 200 tahun. Kemudian bumi Melayu ni dijajah pula oleh orang Kristian, orang Eropah, orang British hampir 500 tahun. Daripada hari Jumaat bertukar Ahad holiday. Siapa yang ijtihad Ahad holiday? Penjajah datang. Ya. Dia bagilah Ahad holiday pasal dia senang nak pergi gereja. Ini bukan omongan kosong, ada tesis, saya akan photostat bagi. Agama datang dalam bentuk pengajian, umur dia terlalu muda. Kalau bahasa orang kampung, umur lembek lagi Pak Mit. Terlalu muda. Lepas tu dia main pula perkenal Quran, Sunnah, hadis sahih. Terlalu muda. Antum bayang. Dan umur hijrah ni sudah 1437 ni masuk dah kan? 37. 1437 ke 36, tak ingat dah. 36 kan? 1436. Antum tolak balik 700 tahun ke 800 ke belakang, tak tentu hala lagi. Pasal tu nak faham balik agama ni, ikhwan, dia cerita bagaimana mandi sapak wujud. Dulu orang dapat anak bulan sapak. Nasi engkau lah sapak, dia begitu. Alhamdulillah ikhwan, orang sanggup buat kajian dalam bab tu. Lepas tu bagi pada kita, suruh kita baca. Kata ustaz duk pergi kaji, bagi tahu ke orang benda ni ustaz, bagi tahu ke orang. Ini tesis ini kajian, ustaz ambil photostat ke orang. Nanti saya bagi photostat setebal lagu tu. Kita jadikan kita punya semakkan dalam kuliah kita. Baru kita boleh baca
Pasal itu antum akan tengok dalam buku sirah mana pun, Raqiul Makhtum ke, Sa'id Buti ke, Muhammad Ghazali ke, bila dia tulis sirah Nabi, sebelum dia masuk sirah Nabi, dia akan cerita agama sebelum Nabi Muhammad dilahirkan dulu. Yang tu dia cerita dulu. Dia akan cerita benua sejarah Mekah macam mana, Madinah macam mana. Dia akan cerita agama apa yang masuk dulu. Lepas tu baru dia masuk sirah Nabi, untuk bagi kita lihat di antara sebab orang Mekah tak boleh terima Nabi, ada kaitan dengan budaya dia, perkembangan hidup dia di masa silam dan kepercayaan dia. Macam itulah ikhwan. Tapi ingatlah kaedah ini ikhwan, yang Ibnu Katsir kata tadi, Rasulullah adalah wasan kita. Bercanggah dengan Rasulullah tidak akan diterima di sisi Allah. Semoga Allah merahmati kita ikhwan. Wa ila liqa, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.